yang diorang buat sekarang ni kan, kita terjah diorang lah. Aku rasa kan benda talk show ni kan, aku rasa aku tak payah nak buat job banyak-banyak tau. Diorang dah buat kerja. Hello everyone, Assalamualaikum. It is your girl Mia Sofia here from the Aviation Carrier Malaysia with the best aviation academy in Malaysia, which is MIATEC Aviation Academy. Think aviation, think MIATEC. Alright guys, so hari ni sebenarnya Mia berada di Project Coffee, yang mana bersama dengan Mia sekarang ni. Nampak tak ramai kan di keliling aku ni? Nampak tak? Okey, ni semua adalah XX trainee daripada MIATEC Technical Training Center yang sekarang ni dah bekerja di syarikat-syarikat penerbangan lah. Okey, so kejap je lagi kita akan bertanyakan lah dengan diorang semua kan, macam mana experience diorang. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dengan masing-masing dulu lah kan. Nampak tak? Hello semuanya kan? Hello, jarang nak tak hello kan? Okey, jom kita berkenalan dulu lah. Okey, kita mulakan lah daripada the one and only guy dekat sini kan. Okey, mungkin boleh kenalkan diri sikit? Hai Mia, saya Muhammad Imran Syareza, berasal daripada Kuantan, Pahang. Umur saya berumur 22 tahun. 22 tahun. Hello no. Okey, kita dah berkenalan dengan Imran. Okey, jom kita berkenalan dengan si cantik manis ni. Okey, sila perkenalkan diri sikit. Hai, nama saya Nurmawati binti Badrun. Saya 23 tahun dan berasal dari Seremban. Daripada Seremban. Orang Seremban pun hello. Okey, kita beralih kepada siapa ni? Hai, nama saya Dora Belinda Anak Dinggai. Umur saya 28 tahun. Hello lagi. Memang hello. Saya berasal dari Sibu, Sarawak. Sibu. Okey, yang next siapa? Sila perkenalkan nama. Nama saya Siti Khairia Rebetala Dawiyah binti Marzuki Syardi. Boleh panggil saya Ain. Umur saya 20 tahun daripada Keningau, Sabah. Daripada Sabah, Sarawak. Betul eh? Sabah, Sarawak, Seremban. Mana tadi kau? Pahang. Maaf. Daripada Pahang. Semua nampak tak? Semuanya berbeza latar belakang. Okey, so hari ni sebenarnya kita nak buat podcast ni, kita nak macam berkenal dengan lebih mendalam lagi lah dengan korang semua kan. So korang okey untuk kita nak menggali lebih dalam lagi cerita-cerita korang? Cantik, mantap kan? Nampak tak sporting kan diorang kan? Engkau tak ada kan? Alright, jom lah kita nak tanya sikit lah. Okay, kita nak mulakan daripada the one and only guy dekat sini lah kan. Okay, kita nak tanyalah sikit. Okay, macam Imran sendiri kan, Imran dulu macam mana? Daripada sekolah memang minat dalam dunia penerbangan ke macam mana? Macam mana boleh tercetus nak masuk MIATEC ni? Cuba cerita sikit. So daripada kecil lagi memang cita-cita saya nak jadi seorang cabin crew. Memang kalau daripada zaman sekolah cikgu tanya, cita-cita awak jadi apa? Tak cakap jadi polis ke bomber ke, tapi memang nak jadi cabin crew. So saya cuba macam mana nak jadi seorang cabin crew, tinggi, speaking apa semua. Ya. So kita bila dah ada satu ada tuju tu, so kita akan buat betul-betul lah. Betul, nampak muka helok macam ni. Gitu. Okey, so macam Im kan, memang dah cita-cita nak jadi cabin crew apa semua. So macam mana Im boleh dapat MIATEC ni? Macam mana Im boleh masuk belajar daripada MIATEC ni? Maknanya lepas habis belajar tu, habis belajar pula, lepas habis SPM tu terus masuk MIATEC ke ataupun macam mana? So selepas saya habis SPM, saya sambung ke satu universiti berkenaan dengan aviation juga, tapi disebabkan kos terlalu tinggi, jadinya saya undur diri. Dan tak lama kemudian saya jumpa dengan MIATEC dekat Facebook. So saya cuba. Okey, macam Im kan kata tadi kos disebabkan dekat luar tu kos terlampau tinggi lah kan. Mia nak tanya, dekat MIATEC ni kos tak tinggi ke? Dia so far tinggi tapi dengan berpatutan lah. Berpatutan. Kira macam dah habis je MIATEC terus dapat job. Berbaloi. Kau tengok. Engkau saja je kan? Betul kan ni? Ni ikhlas ke tak ikhlas ni? Aku tengok muka kau macam pancing kan? Betul, ikhlas. Muka ikhlas sangat. Gitu. Okey. So, kita akan gali dengan cerita Im ni kejap lagi. Kita nak dengar pula daripada Mawati. Okey, Mawati, mungkin boleh tak ceritakan sikit latar belakang Mawati sebelum ni SPM, sekolah minor daripada Seremban kan, orang Seremban. Okey, so sebelum ni sekolah dekat mana, lepas tu habis sekolah tu buat apa, terus masuk MIATEC ke macam mana? Okey, saya bersekolah di SMK Methodist SCS, Anglo Chinese School. After saya habis SPM, saya sambung
dekat INTI International University, diploma as a mass communication student. After that, saya sambung intern dengan makcik saya sendiri, company makcik saya. And then as a marketing. After that, saya rasa macam marketing tak boleh go, saya duduk rumah. Saya duduk rumah and then scroll IG, saya jumpa lah Miatai Aviation Carrier lah sebenarnya. And then saya try Mention lah Aviation Carrier. Aviation Carrier. Benda tu tak kena ajar. Mention lah Aviation Carrier. Yes, teruskan Aviation Carrier. Saya jumpa yang tu. Saya try daftar without permission family saya lah sebenarnya. Tapi sebab memang daripada kecil memang saya nak jadi cabin crew. My family dia macam, kenapa nak jadi cabin crew, and it's very dangerous lah for them. So I macam, oh tak macam tu, pemikiran diorang macam tu, tapi sebenarnya tak. So I explain to both of my parents, and then diorang faham, diorang support lah. Support lah. Memang guna duit parents kan. Guna duit parents. Guna duit parents. Masa Miatai nasib baik jadi manusia. Sebelum ni kau bukan manusia ke? Oh, memang jadi manusia lah. Lepas masuk Miatai terus jadi manusia. Engkau orang kat luar sana kalau nak jadi manusia, masuk Miatai. Masuk Baru jadi manusia kan. Bang kata Mawati lah. Kau tengok. Nampak si Imran. Terus jadi manusia. Alhamdulillah. Sebelum ni manusia juga ke? Yakin daripada dulu memang manusia lah. Memang yakin. Nampak tak behave sangat orang ni. Behave, very the behave one Okay, so lepas tu macam bila dah dengan parents pun setujulah semua benda tu. Setuju, memang setuju. So saya, tapi dengan niat memang bila saya dah masuk aviation, saya nak simpan duit, nak hantar family saya pergi umrah. Alhamdulillah. Nak belikan diorang rumah, and for now next year diorang akan pergi umrah dengan duit saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terharu. Kau bila nak belanja aku? Tak, bukan. Bukan terkejut member. Okay, so kita dah dengarkan cerita daripada Imran, Mawati, latar belakang diorang sedikit lah kan. Okay, so kita nak go through dengan Dora, the Explorer. Okay, so kita nak tanya sikit Dora ni, macam mana latar belakang Dora sendiri sebelum masuk Miatek. Okay, so lepas habis SPM tu, apa yang Dora buat? Sebelum jadi manusia lah. Sebelum jadi manusia. Sebelum jadi manusia macam ni. Selepas jadi SPM saya pada tahun 2011. Masa tu saya masih lagi ikut parents, cadangan parents. Jadi saya decide untuk sambung STP. Okay. Saya sambung STP, saya graduate pada tahun 2013. I see, okay. 2013 tu, saya minta dengan pelbagai peluang pekerjaan yang ada dekat Malaysia ni, diorang offer apa-apa saya dapat, tapi unfortunately saya tak dapat. Okay, I see. Ini disebabkan dulu orang cakap masa 2013 adalah grade yang diorang sangat-sangat tekankan pada 3 pointer ke atas. Itu sangat susah. Itu yang sangat susah untuk student tingkatan 6. Jadi saya decide, tak apa, tak nak give up dulu. And then arwah ibu saya tanya, suggest, saya kata, apa kata you sambung diploma in fisioterapi? Masa tu dia tengah memuncak pada tahun 2009. Dia ingat tahun tu, bagus. Masa tu, saya cakap, saya try. Macam yang Mawati cakap, duit mak bapak kan. Jalan je. Ikut je lah. Aku tak tahulah diorang ni. Aku rasa podcast hari ni kan berjam-jam melayan perangai diorang ni kan. Sebaik dah jadi manusia sikit. So, saya sambung diploma in fisioterapi pada tahun 2015. Sebelum tu saya kerja part time lah, buat apa-apa part time yang ada dekat Malaysia. Then saya kumpul-kumpul duit, itu pun tak cukup. Itu yang kena pakai duit mak bapak tu. Okay, faham. Betul, then parents macam decide, tak apa, you apply untuk PTPTN, that's all. Itu saja yang dapat membantu. Yes. And then saya buat diploma pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2018 di situ. Kira fresh graduate pada 2018, saya alami dalam pelbagai orang cakap rancah-rancahnya buat diploma ni, susah senangnya sebab nak banggakan mak bapak. Itu yang paling utama kan. Jadi most of the things, fisioterapi ni adalah satu di bawah bidang healthcare. Betul? Iaitu pemulihan anggota badan. Jadi saya ditempatkan di ICU, saya ditempatkan di rawatan rapi kanak-kanak, saya ditempatkan di emergency.
Saya ditempatkan di Cut boboy. Kancut boy. saya ditempatkan, dan the latest one saya ditempatkan kepada rumah jagaan orang tua, iaitu kepada nursing home. It's not easy tau. Jadi saya decide untuk sambung saya punya career pada tahun 2018 di nursing home dan berakhir pada 2019, iaitu masa pandemik. Pandemik ramai yang kita pun tak ada pekerjaan, dan saya adalah salah seorang yang pun Terkesan. terkesan. Jadi daripada tahun 2019 hingga 2020 tu kita dah start PKP, harap tak PKP lagi. Jangan. Tak boleh travel. Teruk ekonomi kita sekarang. Jadi semoga yang ni saya decide minta lagi. Masalahnya nasib tak mengajar. Saya minta lagi dekat tempat yang sama, saya minta lagi tempat lain. Misalnya dia cakap tak boleh, kamu orang kena kekalkan staff, maintain apa yang ada. In case kalau ekonomi tu dah naik, baru kami decide untuk ambil orang. Macam sekarang lah, dia orang start ambil setelah. Okay, tak apa. Last kali saya macam dah fed up. Saya scroll dalam satu Facebook ni tu, Matic. Apa Matic ni? Saya tak tahu mula-mula. Lepas tu saya scroll, saya copy link tu, saya tekan Matic Aviation. Okay, Aviation ni dia bagi tahu, poster dia bagi tahu menawarkan customer service, dia menawarkan cabin crew kalau ada yang nak, dia menawarkan ground handling macam ramp agent, dia kargo tu. Okey, dia cakap kalau itu suitable dengan saya, mungkin saya salah seorang daripada customer service, mungkin saya salah seorang daripada ramp agent ataupun cargo agent, dan saya sekarang ni cargo agent. Jadi saya bagi tahu dengan ayah, masa tu baru saja kehilangan ibu 2 tahun. Dia ya, saya nak sambung belajar boleh tak? Sebab kena permission dulu. Betul. Ada waiting dia. The parents. Betul, the parents. Berapa kos bayaran pendidikan ni? Saya kata all in all mungkinlah dalam 5,000, 6,000 tentu ni kan. So okay, kalau macam tu you apply je, nanti saya handle. Itu ayah. Saya apply. Selang seminggu tu si Cik Wani dia call. Oh, si Cik Wani. Siapa Cik Wani tu? Itu untuk kucing. Cik Wani. Cik Wani. Kalau dia ada kat sini, dia lah yang call saya. Okay. Yang cakap yang saya tercalon masuk dalam MyTech punya student untuk intake 2021. Cakap dengan ayah, saya dapat dekat MyTech, tapi ni bukan dekat Kuching, bukan dekat Sarawak, tapi dia dekat Negeri Sembilan. Yes. Jadi ayah restu ke tak saya pergi? Ayah cakap, kalau you nak semua belajar, saya restu. You di mana-mana tempat, you pandai jaga diri. Itu saja. Terharu lah aku dengar. So you pandai jaga diri, that's all. Kalau you pergi tempat lain dengan niat yang betul, then you berjaya. Betul. Itu ayah cakap, dan saya okay, kita proceed. Then sampai dah hari terakhir tu, saya pergi ke Mantin untuk pendaftaran, iaitu tengah malam flight saya. Tengah malam? Habis tu datang memang tengah malam lah. Yes. Pukul 3.2 subuh. Sampai Mantin 3 pagi. Okay, so korang dah sampai tu, siapa yang in charge ambil korang apa semua tu? Itu kami orang kena tanya dengan Cik Wani. Masa tu Cik Wani tengah, orang cakap Dia sanggup tak tidur. sanggup tak tidur, padahal dia apa tu? Orang macam ni yang kita mahukan, pegawai macam ni yang kita mahukan. Naik pangkat sikit. Cik Wani tengah pregnant. Dia tengah pregnant, dia nak ambil cuti untuk bersalin, tapi dia kena handle juga, dia cari orang lain, sanggup dia cari untuk ambil kami orang di KLIA 2. Saya ingat lagi masa tu. Tak apa Dora, you tunggu, Cik Wani handle. Betul-betul dia buat. Dia hantar satu Grab, dia hantar ambil kami orang yang daripada Sibu. Dia bawa pergi Grab tu bawa kami pergi Mantin, dan situlah kami di Palma pukul 3 pagi angkat beg. Orang lain semua tidur. Ush, korang ni betul-betul kental. Itulah momen yang you masuk, diorang masuk dekat ni atas. Masuk meeting. And then the next day tu pendaftaran. Pagi pukul 6 tak tidur. Memang kita orang lepak dekat luar tu demi nak bangun pukul 7 pagi. Sediakan resume, sediakan CG. Kalau aku tidur dululah. Tak apalah. Aku tidur dululah. Aku macam malah nak fikir sangatlah. Ya Allah, nampak tak diorang punya struggle ni kan. Okey, tu kita dah dengar daripada diorang macam penuh, orang kata macam okey, dia dah pernah ada experience macam ni apa semua. Dia betul-betul nak cari apa yang dia minat. Tu bahagian kargo kan. Kenapa tak ambil cabin crew? Tak boleh. Belum naik kabin, taruh beg, dah halau dah. Geram je aku dengan diorang ni tau. Terlampau sadar pun Saya terlampau sadar. Sadar. Gisau kita baju Asia tak cukup. Nak hutang tengah takut tau. Terbuka. Takut, risau. Takut orang macam wow. What is that? Minta dengar masalah lagi sempit.
Risau takut terbuka tepi, risau kita. Takut nanti kalau dia nak tutup kabin atas tu zuek Sebenarnya koyak tepi sini. Excuse me, sorry. Cengkam ke tepi baju kan. Takutlah jadi macam tu. Tiba-tiba masuk laboratory orang ingat nak mau buang hajat. Tak, menjahit baju. Risau, tak nak lah. Tak nak lah. Penatlah macam ni. Bahkan saya dekat ground handling je. Okey, so kita dengar Dora punya situasi. Okey, kita nak dengar Ain. Okey, so Ain macam you pula kan, macam mana latar belakang you sikit lah. Macam lepas you habis sekolah, macam mana you boleh masuk Miatek ni? Apa yang you buat sebelum ni? Mungkin you boleh share sikit dengan kita lah. Struggle you. Dulu saya hanya lepasan SPM, and then lepas SPM orang bilang saya cuma tinggal dengan nenek sebab mak ayah dah lama, dari saya kecil memang dah bercerai. Jadi mak dia memang kerja tak dengan kita orang, ayah memang tak pernah jumpa dari kecil sekalipun. Faham. And then kita orang tinggal dengan nenek. Jadi lepas je SPM struggle cari kerja sendiri, and then time tu sempat time jadi resepsionis hotel. Okey. Sebelum time tu belum sehijab inilah, masih rockers. Masih rock kental. Sebab kalau resepsionis hotel, terutama kalau bos kita Cina, dia lebih mementingkan orang bilang keseksihan itu. Syakot kita dengar. Lepas tu saya kerja part time sampai dapat keputusan SPM. Lepas dia dapat keputusan SPM, orang bilang boleh lah so-so. And then lepas tu masih kerja, cuma dapat tawaran STP. Saya just sampai 1 semester je, sebab saya jenis yang susah bangun pagi. Jadi susah untuk saya meneruskan ya, terutama Sabtu Ahad. Saya faham tu. Sebab kalau sekolah Cina, kalau Sabtu Ahad kadang-kadang dia buat kelas, ya betul. Jadi aduh, macam yang susahnya mau bangun. Kalau Isnin sampai Jumat kita boleh struggle lagi. Kalau Sabtu Ahad, aduh, tak boleh. And then saya berhenti, saya sambung jadi sambung kerja jadi pemenang. And then time tu kawan saya cakap, kau kan dari kecil minat jadi customer service untuk airlines. Apa kata kau apply ni? Jadi dia send melalui WhatsApp, saya tengok. Saya mau tengok dulu affordable ke tidak. Yes, betul. Untuk orang yang cari duit sendiri macam saya, sebab time kecil memang orang tua, orang bilang nenek saya boleh bagi pembelanjaan, tapi bila dah 18 tahun ke atas, tanggungjawab dia dah settle di situ. Correct. Lepas tu saya tengok duit simpanan cukup ke tidak. Okey, cukup, saya bilang. Saya apply. Tak bagi tahu nenek lagi. Oh, apply dulu. Apply dulu. Okey. Lepas tu dapat call pun tak bagi tahu dulu. Okey. Lagi 2 hari nak flight baru saya bagi tahu. Saya cakap saya dapat tawaran, terpaksa menipu di situ. Saya dapat tawaran aviation, and then dia cakap lepas 3 bulan saya dijaminkan kerja. Okey, dia cakap kalau mau pergi, kau pergi. Ada duit sendiri kau lah, sebab duit sendiri kan. And then lepas pergi, time tu saya dengan satu kawan saya sama-sama pergi, sama-sama kita orang dapat. Dari Keningau terpaksa hari ni jalan pagi sampai Sandakan, sebab Keningau tak depot, dia kira macam pekan kecil. Okey. Jadi sampai Sandakan kita orang terlepas satu, maksudnya lambat sampailah sebab faktor jalan. Jadi kita orang terpaksa ambil flight paling last pukul 11.30. Kita orang ambil flight terpaksa bayar lagi, keluar duit lagi di situ. And then bila sampai Metek, kita orang cakap, saya dengan kawan saya tu, orang bilang hanya bawa begalas yang ada baju untuk yang di requirement untuk Mytek dengan barang-barang yang hanya perlu je. Betul. Orang bilang tak ada fikir pun mau bawa baju jalan. Orang bilang makeup pun tiada. Tidak apa-apa. Lepas tu bila dah masuk bayar apa semua, belajar je. Lepas 3 bulan memang betul-betul Mytek menunaikan janji, menjaminkan pekerjaan ya you all. Jelas. Betul. Rezeki. Betul, rezeki. Rezeki ni semua hasil korang punya usaha juga kan. Salah satu saya nak apply Mytek ni, selain daripada orang bilang benefit yang dia tawarkan kepada pelajar, contoh dia menyediakan makan minum, hostel, orang bilang pakaian, dia bagi banyak kelebihan lagi. Selain tu saya nak buktikan kepada orang-orang yang merendahkan saya, biarpun saya bukan dibesarkan oleh orang tua sendiri, saya pun mampu berjaya. Betul. Itu yang saya nak buktikan. Touching. Aku
kerja Leleh air mata. Cair makeup tau, risau. Sebab betul kalau di Sabah tu orang yang kerja aviation boleh dikatakan lebih tinggi daripada Betul. orang yang kerja kerajaan. Sabah Sarawak. Betul. Okay, lagi dua ramai. Betul. Oh, ya? Bagi orang aviation ni, penerbangan ni adalah satu yang susah untuk orang masuk. Betul. Sabah Sarawak. Betul. Sabah Sarawak Susah sangat qualification dia. MyTech merupakan satu platform lah yang membenarkan kita orang Sabah Sarawak ni untuk orang bilang belajar short sangat 3 bulan kita orang dah boleh execute kerja. Betul. Sabah Sarawak, aku dengar tu. Sebab jujur saya cakap kalau dekat Sabah belum lagi ada institusi orang bilang pendidikan yang dia buka full untuk aviation. Dia banyak yang campur-campur, ada yang nanti dia macam pembayarannya terlalu mahal. Jadi untuk kami yang tinggal di luar pekan ni macam not affordable. Jadi kita orang kena cari yang short but affordable. Jadi MyTech ni salah satu yang macam tu. Yes. Oh ya Allah, padu siut. Bagus ini anak. Orang Sabah bata. Oh, Sabah bata. Sabah. Kau tengoklah aku yang kat tengah-tengah ni, dia penat tau dengan dorang ni tau. Nah, aku nak handlekan dorang ni macam mana ni? Masing-masing nasib baiklah jadi orang kan. Aku tak tahulah dorang ni dulu macam mana kan. Okey, so kita dah dengarkan penjelasan dorang punya latar belakang, sedikit latar belakang kan. Okey, so kita sahajalah nak tanya Im, adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 2 orang. 2 orang. Satu adik ke bang? Saya adik. Oh, adik awak ada abang lah. Oh kakak, ingatkan ada abang baru nak tanya single tak? Kakak. So saya ni untuk pengetahuan korang, saya anak berkacukan Thailand. Sawadika. Bye. Bye. Mak saya orang Thailand, berasal daripada Naratiwat. Naratiwat tu apa? Nama tempat. Nama tempat. Kau janganlah explain kat aku benda yang aku tak tahu. Nak share. Tak boleh. Tapi kau explain lah dengan detail. Aku mana tahu nama tempat kan? Nama tempat. So adik-beradik mak semua berniaga. So daripada kecil saya duduk dengan family yang berniaga, kedai makan je semua. Oh, pandai masak lah ni. Saya pandai makan je. Tak elok. Aku baru nak buka satu position bibi untuk kau. Kat rumah aku perlukan position bibi. Bibik je. Oh, tak sangka Orang Thailand. Ya, saya orang Thailand. Berkecukupan je lah. Dapatlah tu CP-CP. So sebab tu nama saya dalam surat beranak dia orang tak letak bin. Dia terus nama ayah terus. Dia ikut apa tu style orang Thailand. Cuba cakap sikit, boleh? Cakap Thailand. Kita cakap pasal ni lah, air lah. Boleh. Tewak Aslimah favourite saya. So saya selalu sebut dekat sana Cadayim Manau. Cadayim Manau. Okay, ini adalah tempat Naratiwat je. Mungkin tempat lain dia panggil lain pula. Berbeza lah orang punya. Dia macam kita lah Malaysia kan. Logat dia orang Kelantan lain, Minangkabau lain. Minangkabau kenapa? Minangkabau. Tiba. Sabah dia lain, Sarawak lain bunyi. Kau tengok, nampak tak aku benar kat sini? Kena layan orang ni jadi benar kejap. Otak dia tertinggal belakang. Tunggu masa nak kutip je. Okay, so adik-beradik 2 orang je. 2 orang je. Kakak seorang, nak kahwin? Kakak belum lagi. Kau bila nak kahwin? Saya tunggu lah, tengok yang mana berkenan. Muda lagi tak apa. Oh, tapi kerja dulu. Pandai di twist, pandai di cover. Tak apa, bagus. Kita kerja cerita dulu, kasih dapat, Betul. baru kita cari. Kumpul duit dulu banyak-banyak kan. Kumpul duit sekarang banyak-banyak. perempuan semua nak duit. Betul. Aku nak cakap sikit Dia dengan kalau kau ada ni. rupa tak ada duit tak nak. Poket kena penuh Tolong Sebab makeup dia dah berapa? Aku penat lah dengan orang ni. Susah nak cari. Colan-colan banyak tu, ganyan risau. Oh, jangan risau. Banyak lagi. Colan banyak. So bila dah masuk aviation ni memang banyak pun. Tak. Banyak pengalaman nak simpan lagi. Banyak choice lah, banyak choice. Okay. Betul. Jaga-jaga guys. Buaya darat is coming. Rumah ayah tu. Memang banyak pun. Memang banyak. Ya, risau. Aku dengar pun risau kan. Kau jaga-jaga orang yang kerja kat airline tu kau nampak muka iri. Alhamdulillah jadi orang.
Okay, so macam kita dah tahu ada 2 orang adik-beradik. Macam Mawati, macam mana? Adik-beradik ada berapa orang? Saya ada 4 orang, saya anak ketiga and saya seorang je perempuan. Yang lain semua lelaki. Dia lain semua lelaki. Tapi dah kahwin lah abang-abang. Abang pun dah kahwin. Tinggal tiket flight. Tertinggal. Oh, abang semua dah kahwin. Adik saya pun dah kahwin. Oh, adik dah kahwin. Yang ni delay. Oh, Mawati dah berpunya ke sahajalah kita korek sikit. Masih lagi single dan available. Di JPN lah. Kita nak fokus cari duit dulu. Kau kenapa pandang macam Kau kenapa pandang macam macam mana? Takut aku. So single ready to mingle. Yes, correct. Macam nasib baik abang dia dah kahwin. So macam aku. Okay, so adik-beradik 4 orang yang tadi? 4 orang. Siapa? Mawati anak yang ketiga. Comel-comel kan. Cuba tengok sikit abang macam mana muka. Gimana? Kau main serius nak tunjuk abang ke? Tak adalah. Laki orang kan. Aku ingat single. Kau ni kecewa hati aku. Dia single, JPN je lah. Luaran tak caw lagi. Tacut. Yes. Okay, so kita dah dengar latar belakang sikit. Okay, adik-beradik dalam 4 orang, 2 orang, 4 orang. Okay, so macam 2 orang. Adik-beradik 2 orang. 2 orang juga? Saya yang bongsu. Awak yang bongsu. So ada abang? Ada. Ada abang? Ada. Dah kahwin belum? Belum. Oi. Tapi dia tukang masak. Oi, cik. Senanglah kerja aku. Breakfast in bed. Ciri-ciri dah ada tu. Ya Allah, terketuk pula mic. Oh, chef. Ya, chef. Chef kat mana? Dia chef dekat satu company besar, iaitu company yang minyak punya, minyak mobil. Oh. Dia macam Petronas punya lah. Dia akan company ni dia akan supply minyak mobil tu, macam dia orang cakap minyak hitam. Itu dia orang tu supply minyak tu. Jadi So minyak masak tu dia supply kan lah? tak, kita tak makan minyak mobil untuk kereta. Betul. Dia kan minyak masak tu dia buat minyak kereta, bukan Oh, bukan. Okay. Jadi dia punya full time job dia memasak di sana, tapi part time ni dia akan join orang yang tu untuk angkat-angkat tong-tong minyak tu lah, pergi kilang, pergi supplier, di agent lah. Jadi sampai sekarang saya tanya dia masih single lagi, dia cakap single tapi dekat JPN. Dekat luar dah berpunya. Tak apalah kalau macam tu kan. So okay lah. Okay. Okay, macam abang umur berapa? Kalau tak silap umur dia 31 tahun ni. Tak apa. sangat matang. Lebih kurang. Taklah, muda lah. Walaupun muda lagi. It's okay. Lagi tu tak apa. Penting poket penuh. Dengar? Phuket penuh. Betul. Yang penting poket penuh. Ya? Kau apa? Ingat apa? Lapar-lapar sayang. Lapar. Tak apa, I love you. Kenyang dah. Tak kenyang kan Mawati. Tak kenyang kan Ain kan? At least kalau dia cakap lapar dan I love you tu dia hulur duit, itu kenyang. Itu aku setuju. Itu setuju. I love you sayang, tak apa, saya bagi 500. Kau pergi dah makan. Pergilah. Kau ajaklah kawan-kawan. Kawan-kawan pun boleh lah tumpang. Boleh lah. Tumpang kebahagiaan. Tumpang kebahagiaan. Macam tu kan. Kalau agak-agak tu macam dia makan tu macam ini. Macam ada banyak lebih ni. Jomlah guys, kita pergi karaoke. Okey je. Okay. Lepas tu okey. So macam Dora pun 2 orang adik-beradik. Okey, dan dua-dua masih belum berkahwin. Okey. Single lagi. Dora bila nak kahwin? Soalan artis ni. Tunggu apa jodoh. Macam yang si apa tadi? Imran cakap tadi, kumpul duit dulu. Yes. Kita Kau jangan nak ya sangat Kau kerja. Banyak tadi dia kata. Kumpul duit, kumpul nombor. Nombor apa kau? Nombor ekor. Bukan tu ikan buaya darat ni. Okey, teruskan. Jadi saya punya impian sekarang ni, saya nak kumpul duit dulu. Okay, cukup dalam akaun tu nanti saya akan serahkan kepada ayah saya. Saya cakap sebagai bayar balik dengan dia. Jadi dia sekarang ni tahun depan dia berpencen. Jadi untuk orang cakap memenuhi masa dia nanti, dia nak buka satu ladang lembu. Saya nak tunaikan dia punya hajat dekat situ. Dia nak buat kandang lembu dengan kambing. Jadi Nak adik-beradik angkat tak? boleh. Masuk. Bagi duit. Bagi duit keluar.
Ya Allah, peninglah otak aku kalau macam ni kan. Jadi saya cuba tunaikan impian ayah Ya saya. betul, parents tu penting. Nombor satu, tengok guys, masing-masing niat betul lah kau pergi. Betul. Niat masing-masing. Macam Mawati tak lama lagi nak hantar parents pergi umrah, alhamdulillah. Macam Imran tak lama lagi nak belanja Mia. Tiba. Belanja apa kecil? Saya tertepi. Itu pin tepi kot. Yang sedih lah kan. I like your answer. Jawapan yang selamat. Okay, macam Dora pun tak lama lagi ayah dia nak pencen, so dia membantu keluarga. Okay, macam Ain. Macam mana? Apakah? Adik-beradik berapa orang dulu kau ni? Aku tak habis lagi. Berapa orang? Saya paling sulung. Adik perempuan bongsu 1. Tahun ni dia last semester STPM. Oh, single lagi? Okey, PM tepi, tolak tepi. Oh, tepi ya. Tepi ya. Single lagi. Lepas tu dia last STPM bahagian science stream. Wow. Bijak pandai, tak sesuai lah dengan kau. Tebal sikit lagi ya. Boleh tu kalau adik dia niat nak jadi pilot tu boleh tu. Boleh. Jumpa kat airport. Betul. Adik. Okey. Baik. Apa yang okey? Kau macam Cat. Jumpa kat Cekia nanti. Kau gila ni kakak kot. Kau nak usah adik dia tau. Kau gila. Lepas tu macam okey lah, macam Ain adik-beradik 2 orang. So macam tadi Ain cerita daripada kecil membesar dengan nenek kan. So macam mana life Ain semasa struggle tu? Macam mana Ain teruskan kehidupan, macam mana Ain berjaya sekarang dengan bekerja dengan airline sekarang? kalau sebelum ni banyak kumpul duit sendiri, jadi macam kalau nenek bagi duit jajan tu simpan hanya untuk orang bilang memenuhi keperluan sendiri lah. Sebab orang bilang nenek pun bukan dari orang yang berada. Jadi saya lebih banyak mengalah dengan adik. Jadi macam saya simpan untuk apa yang dia nak, kurang saya akan beli. Saya bilang jangan minta dengan nenek sebab orang bilang nenek pun tengah sakit. And then bila dah habis kerja, habis belajar, sekarang dapat kerja sebagai cargo agent. Sedikit sebanyak saya yang membayar keperluan sekolah adik saya. Ya Allah, kau tak payahlah usah adik dia, kau usah dia je lah, independen. Itulah macam tak habis fikir kalau banyak budak-budak sekarang yang memilih kerja. Ya. Belajar pun memilih, kalau boleh pergi sekolah tingkatan 2, tingkatan 1 dan nak naik kereta. Ya. Sedangkan kita orang dulu jalan kaki, pergi sekolah. Ya. Dulu dengan sekarang zaman dah berubah. Betul. Terlalu ikut trend. Dulu kata. betul. Oh, serius saya muka kau. Angkat sini. Boleh dikatakan kan orang ni semua kalau nak dapatkan handphone tu kena kerja dulu, pakai dulu. Ya, betul. Baru boleh beli. Kalau tak pun mak akan cakap hari ni buat kerja rumah semua baru ada buat. Betul. Tu yang memang kita orang dididik. Mungkin dorang pun merasai benda yang sama sebab tu kita orang struggle untuk apa yang kita orang ada sekarang. Sedangkan dulu dapat pegang handphone mak bapak untuk main game pun dah happy. Jadi sekarang bila dah beli handphone sendiri tu memang jatuh dah nangis. Jatuh lagi. Gila, sebab hasil titik perlu kita. Betul, kita hargai. Tapi macam tak habis fikir, ada setengah orang bila dah selalu diberi oleh orang tua handphone tu, nanti dibeli baru main campak, buang. Gaduh dengan boyfriend baling. Betul, kita gaduh dengan boyfriend simpan. Mia jangan macam tu Jangan macam alhamdulillah lah, saya dibendung lagi lah. Manusia, masih manusia lagi. Bagus Mia. Bagus kan, bagus. Jarang lah Pilihlah tak Mia. Mia kot. Mia ke TikTokers. Mia single lagi tu. Kipas sikit. Apa lagi? Cantik juga. Terlalu memilih ke Mia? Mia. Macam tadi, poket kena tebal. Oh, okey. Oh, dia dah cakap dah tadi. Dia dah hint dah kat situ dah. Aku rasa kan benda talk show ni kan, aku rasa aku tak payah nak buat job banyak-banyak tau. Diorang dah buatkan kerja untuk aku. Diorang dah upkan aku dah. Aku tak perlu nak upkan diri aku. Kalau dekat Facebook tu dia selalu live tu. TikTok, boleh lah TikTok. Kalau dia live TikTok bagi-bagi gift, kesian dia. kesian. Kesian sangat kat aku ni. Dia pernah dia ni promote ni, bagilah gift. Ni orang-orang yang macam ni kita perlukan. Complimentary penghargaan. Biar tak mampu bagi gift, tap like. Tap share. Tap share. Like comment share. Tak mampu tap share.
Share. Aku rasa macam bersyukur sangat ada ni. Ayid, kau kenapa hari tu tak buat macam ni Ayid? Mana Ayid? Baru nak marah. Baru nak marah. Hari tu kemarin lagi behave je kan. Ini time ni aku pula rasa macam kecil ni aku di sini. Diorang dah buat tugas untuk aku dah. Senang kerja aku hari ni. And then saya nak buktikan, both of my parents is Indonesian. Oh. Yeah, it's from Jakarta. Kau kayaknya gitu loh. Gitu. Macam mana tadi? Macam pening macam mana? Indonesian. Patutlah muka manis gitu. Nampak tak? Oh, saya. Tumpah dia. Betul, kadang-kadang dorang akan memandang rendah macam you are not Malaysian. Serius lah? Ain pernah kena? Pernah lah sekolah Cina lagilah kena selalu kan. Terbaik kalau sekolah Cina tak lah, but mostly Malaysian Malay. Tapi jangan racist guys, jangan racist. Betul, kalau dekat Sabah tempat kirang lebih banyak Chinese, jadi memang adalah yang bagi dorang tak selevel dengan dorang. Masa sekolah pun Ain memang sendiri, tidak kawan. Oh.